Ustaz ni cerita kita tentang sama dan tak sama. Confuse sikit kat situ. Tapi apapun, saya mengenalkan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Cemas macam mana pun kita dapat sampai juga. Dan bersama pendengar, mungkin Ania juga cemas nantikan untuk Ustaz. Terutama sekali bila ada dengar topik kali ni, sama dan tak sama ni pun ada melibatkan kecemasan di situ. Sebabkan dia faham betul-betul, kena dengar sampai penghujungnya. Mukadimah kita saya serahkan kepada yang bagi Ustaz, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anda rahmati Allah, DJ Kak Fairuz, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, ayah saya yang saya sayangi, abang-abang, kakak serta adik-adik yang saya doakan dan kebaikan sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ni dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian kita. Dan pada kali ini kita nak kongsikan iaitu sama dan tak sama. Apa yang sama, apa yang tak sama, apa yang sama-sama. Okey. Ibu kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian, di antara perkara yang penting yang perlu kita perhatikan dalam kita nak berumah tangga ni adalah dipanggil dalam bahasa Arab dia skufu. Skufu, bukan sepupu. Sepupu lain. Sepupu anak pakcik kita. Ni skufu. Skufu ni kesamarataan. Okey, kesamarataan. Dan skufu ni dia banyak jenis tau. Kan ada orang skufu harta. Okey, harta sama harta. Ada orang skufu daripada sudut rupa. Ada juga kan orang Melayu pun sebut kan, macam pinang dibelah dua kan. Itu macam bawang dibelah dua. Maksudnya kesamaan tu. Ada orang kesamaannya itu daripada keturunan dia. Ni keturunan yang bagus-bagus, dia keturunan bagus-bagus kan. Ada kesamaannya itu, sekufunya itu daripada sudut agama pada juga. Tak kisahlah rupa macam mana, keturunan macam mana, tapi sama-sama belajar agama, sama-sama dari sudut ilmu dia kan, kesamaan kan. Dan dengan wujudnya kesamaan, beberapa kesamaan inilah kita rasa selesa, akhirnya kita boleh berumah tangga. Kan kita pun rasa macam sesuai sangat dengan kita kan, macam sesuai sangat dengan kita. Jadi maknanya ada kadang-kadang bila kita berumah tangga ini, ibu kakak sekalian, pertama sekali memang sekufu tu penting, atau kesamarataan tu penting. Dalam Islam pun ajarkan kita untuk tidak jauh sangat jurang itu kan. Dan yang penting sekali antara pasangan-pasangan lah, antara pasangan-pasangan tu, itu yang paling penting. Dan yang terbaik sekali sekufu adalah iman. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah menegur satu orang sahabat dalam hadis yang sangat masyhur. Hadis ni kita anak-anak kecil sekolah agama memang disuruh hafal kan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu berasal daripada apa yang diniatkan kan, dan wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap benda tu berasal daripada niat. Okey, ada satu orang sahabat dia nak ikut berhijrah, bagus alhamdulillah, tapi sebab tunangnya itu berhijrah, Nabi panggil, Nabi tegur dia, faman kana hijratu lidunya aw imra'atin yankihuha fahijratu ila ma hajara ilaih. Kalau dia kata kau berhijrah tu sebab nak maknanya kahwin kan, dan juga sebab dunia, kau akan dapat benda itu. Tapi siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat Allah dan Rasul. Mana Nabi betulkan niat dia, tunangnya itu berhijrah memang kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tunang dia tu nak berhijrah. Mana wanita ini bagus nak berhijrah, tapi dia punya tunang dia yang lelaki ni nak ikut berhijrah juga sebab tunang yang perempuan tu berhijrah. So Nabi betulkan niat balik. Okey, benda tu tak ada masalah, tetapi yang terlebih penting adalah iman itu, sekufu beriman. Maknanya sekufu dalam beragama. Okey, ibu bapa kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian, maka dengan ada sekufu yang kita rasa sekufu itu, maka kita pun berumah tangga lah kan. Tapi sebenarnya apabila kita berkahwin,
kan kita akan ada dua kategori. Kan kita akan tengok ada dua kategori. Satu kategori adalah orang yang kahwin memang sama. Ada kesamaan memang sama-sama, sungguh memang ada sama. Dan ada kadang-kadang seorang yang berkahwin sebenarnya dia tak sama langsung. Kan yang ni suka makan durian, yang ni memang langsung tak suka makan durian. Tak sama langsung. Yang ni makan roti, yang ni makan keju, yang ni makan nasi, yang tak sama langsung. Okey, yang ni makan petai dan jengkol. Okey. Wow, yang ni makan kira kek apalah apa jenis kan. Okey. So mana ada kadang-kadang yang kahwin tu memang sama sangat. Oh, cita rasa sama, cara berfikir sama, dan memang kita tengok macam bestnya pasangan ni sama sangat. Ada kadang-kadang dia sebagai pelengkap. Dia tak sama langsung tau, tapi dia sebagai pelengkap. Kan? Maknanya memang cita rasa lain, tapi dia sebagai pelengkap. So hari ni kita nak kongsikan sama dan tak sama ni. Kan? Yang berkahwin terlalu sama, ataupun yang berkahwin maknanya dia sebagai pelengkap. Dia tak sama, tapi sebagai pelengkap kepada setengah pasangan itu. InsyaAllah kita akan kongsikan kedua-dua jenis ini. Saya terima kasih. Setelah intro daripada Ustaz, saya kira dah ada hint apa nak kita bicarakan sampai ke penghujungnya. Makin menarik. Apapun nantikan untuk kepasan berikutnya. Berhenti rehat seketika, pastikan anda terus setia bersama di IKIM FM, pilihan utama anda. Dengarkan lagu-lagu nasyid terbaik. Hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. Untuk pendengar menyambung kembali bicara kita bersama dengan yang bahagia Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin ketika ini, sama dan tak sama. Dan sentuh sikit sebelum kita berhati-hati tadi tentang skufu dan sebagainya. Saya kira juga menarik kalau diundang untuk pendengar ada kemusykilan, mungkin untuk dapat pencerahan daripada yang bahagia Ustaz, mesti talian kita 0362051500. Juga pendengar yang nak berinteraksi di Facebook pun dialur-alurkan, insyaAllah. Bakal kita nakkan atas masa yang ada sebentar lagi. Dan saya serahkan kepada Ustaz untuk lanjutkan perincikan tentang sama dan tak sama ni, Ustaz, silakan. Okey, terima kasih kepada Kak Fairuz, terusnya kepada seluruh ibu-ibu, ayah-ayah saya yang saya sayangi, abang-abang, kakak serta adik-adik yang saya doakan kebaikan sekalian. Okey, kita sedang kongsikan sama dan tak sama ni kan. Saya kongsikan dulu orang yang jenis sama tau. Sama. Kita kadang-kadang tak dapat nak kesan benda ni Kak, dan seterusnya ibu-ibu ayah saya sekalian, sebelum kahwin tak dapat kesan benda ni. Kan kita rasa macam sebelum kahwin tu semua sama, perfect sangat. Macam inilah memang kita punya cinta. Memang iyalah tu. Memang iyalah tu kan. Okey. Tapi bila kahwin kita akan dapat tahu antara pasangan kita ni jenis yang memang sama dengan kita ataupun tak sama dengan kita. Saya kongsikan pasangan yang sama dulu Okey. Pasangan yang sama ni kan, dia daripada satu sudut dia mudah tau. Maksudnya untuk menjalani satu kehidupan itu, sebab banyak benda dah sama dah. Okey, makan sama, tak ada masalah. Cara pakaian lebih kurang sama, cara berfikir. Kalau orang tu jenis yang kemas, isteri kemas, suami pun jenis kemas, lebih kurang sama. Begitu juga dengan cara menghias rumah contohnya kan. Suami suka macam ini yang rumah, isteri pun sama. Menghias rumah. Sama juga dengan mungkin nak berjalan ke sana kemari. Okey, suami suka benda hutan-hutan, sama isteri pun suka jenis hutan-hutan kan. Suami suka benda pergi ke laut-laut kan, isteri pun suka yang laut pergi ke laut ni lah. Okey, mana benda sama. Orang yang memang pasangan yang jenis sama ni, alhamdulillah, dan memang banyak benda-benda yang sama. Kalau kita lihat, kadang-kadang kita bagusnya, romantiknya, boleh bercakap bagusnya, sama apa semua kan. Bagus, alhamdulillah. Cuma kelemahan dia adalah oleh kerana terlalu sama, okey, kalau dia bergaduhnya lebih besar lagi. Bergaduh besar kan? Bergaduh dia besar sebab oleh kerana sama, kalau bergaduh tu bagian arak memang teruk sangat kalau bergaduh tu, kalau terlalu sama ni. Tapi dia cepat baik.
Ada sebab baik. Sebab dia je tahu antara dia berdua tu benda-benda ni. Sebab tu kalau berlaku pergaduhan dalam rumah tangga, atau kita lu pesan kan, jangan campur daripada sudut, jangan beria kita nak campur, sebab dia orang je yang tahu antara satu sama lain kan. Kita campur beria, kita keluarga campur beria, kita mak ayah campur beria kan. Lepas 3 hari dia papa sayang mama, mama sayang papa. Elok je. Dia dah berelok, kita masih bergaduh lagi. Dia dah berelok lah. Lepas 2 hari 3 hari kita beri ni, ambil anak kita ke rumah tau. Dah kau tinggal lah suami kau kan. Lepas 2 hari 3 hari dia baik, kita ke tepi. So jadi pasangan yang sama ni kadang-kadang bagus, tapi dia dapat antara satu sama lain ni macam memahami. Kalau berlaku penipuan ke apa semua, mudah dia punya terbuka tu. Kalau bergaduh tu bergaduh yang besar. Okey. Kita kongsi pula pasangan yang tak sama. Pasangan yang tak sama ni memang terbalik. Okey. Kalau suami suka pergi ke laut, maknanya pergi suka bermain laut, kalau bercuti ni, isteri tak suka. Panas lah, lekit lah, apa semualah. Isteri suka pergi ke air terjun pula, hutan-hutan. Suami pula lemas ke hutan-hutan kan. Suami suka makan ikan, isteri pula suka makan daging. Memang tak sama. Suami isteri jenis suka berhias, rumah kemas. Suami jenis yang kecah ni kan, yang jenis buka kain tu macam ular sawa tu. Ular sawa kan. Okey. Jenis isteri jenis teliti orangnya kan. Kalau apa nama, nak gosok gigi tu, picit ubat gigi tu main daripada bawah tu, di bawah. Suami jenis main masa keluar sudah main tekan je kan. Memang tak sama. Okey. Pasangan yang tak sama ni kan, pertama sekali banyak benda dia kena saling, itu yang Nabi sebut sebagai ihsan. Ihsan ni macam mana kita kena saling berlapang dada. Okey. Sama ada isteri yang akhirnya banyak mengikut suami, ataupun suami banyak beralah mengikut isteri. Pasangan yang tak sama ni, kalau untuk kesamaan dia, mula-mula sebelum kahwin kita akan rasa macam samanya, alhamdulillah sama. Tapi bila kita kahwin baru kita tahu sama ataupun tak sama. Tapi pasangan tak sama ni, kalau dia ada sifat ihsan tu, walaupun orang tengok macam lainnya, beza ni, dia menjadi pelengkap antara satu sama lain. Itu bagusnya, dia akan menjadi pelengkap. Kadang-kadang ada suami yang jenis memang mulut cakap banyak main ni, isteri senyap je, isteri memang pendiam je kan. Suami yang banyak bercakap apa semua kan, memang tak sama kan. Tengok memang tak sama, tapi kesamaan itu ada di dalam. Okey, dia menjadi pelengkap antara satu sama lain kan. Isteri kadang-kadang yang pula yang banyak bercakap, suami diam je kan. Okey, nampak macam sangat berbeza, tapi dalam perbezaan itulah ada kesamaan dia kan. Tak sama tu menjadikan dia ada sama tu. Okey. Ibu bapa, kakak, tuan-tuan sekalian, apa yang kita nak kongsikan di sini pada hari ini, sama ada kita ni sama ataupun kita ni tak sama kan, yang penting adalah selepas berlaku perkahwinan itu, berlangsung perkahwinan itu, carilah benda-benda yang kita kena masuk dalam dunia suami, dan isteri kena masuk dalam dunia suami, dan suami kena masuk dalam dunia isteri. Kan? Jangan biarkan sama ataupun tak sama tu membentuk jurang. Okey, jangan biarkan dia membentuk jurang. Okey, sama ada kadang-kadang keikhlasan kita sebagai pasangan yang nak bawa masuk isteri itu ke dunia kita, ataupun kita sebagai pasangan ni, kita yang nak masuk ke dunia pasangan kita. Ada orang kadang-kadang dia macam malas nak ambil tahu. Okey, malah suami orang bisnes, kita sebagai guru contohnya, saya bisnes, isteri sebagai guru contohnya, kita malah nak masuk. Okey, kalau suami nak cerita, kadang-kadang suami nak kongsi juga cerita kan. Tadi saya jumpa menteri, tadi saya bincang macam ni kan. Dia malah nak layan, dia malah nak fikir. Kan, benda ini jangan jadikan tabiat. Jangan jadikan tabiat untuk malas nak masuk ke dunia pasangan. Okey, kita sebagai seorang suami yang memang sebagai contoh orang ahli perniagaan contohlah, jumpa orang sana, jumpa orang sini, balik-balik isteri bercerita mengenai perihal sekolah. Isteri cikgu contoh isteri cikgu cerita, bang tadi budak-budak tu nakal, budak sekarang apa semua. Kita buat tak tahu baca surat khabar kan, kita buat ambil tak tahu kan. Kita tak masuk kepada dunia pasangan kita kan. Kesannya apa? Kesannya adalah kalau dalam waktu masa yang panjang, dia akan jadi jurang kan. Nanti bahasa yang dipakai oleh suami tak sama dengan bahasa yang dipakai oleh isteri. Okey, perbualan tu menjadi perbualan yang dingin. Okey, perbualan tu menjadi perbualan yang tak mesra, sebab nak cakap je dia takkan masuk, nak cakap dia takkan masuk, nak cakap takkan masuk kan. Jadi akhirnya dia akan jadi panjang, dia akan jauh, jurang tu akan jadi besar. Dan apabila jurang tu jadi besar, dia start
sama ada yang sama atau tak sama tadi, kalau anda kata sekalipun yang sama-sama ni, yang cita rasa sama ni, dia akan jadi jurang, dia akan jadi tak sama dah start. Kalau yang pasangan yang memang tak sama, dia makin lagi jauh tak samanya itu. So jadi itu yang disebut oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Pandang isteri kamu dengan kasih sayang, maka Allah akan pandang kamu dengan pandangan rahmat. Maknanya okey, balik rumah, ya aku sibuk, ya aku meeting, banyak kerja, tapi ketepikan dulu, aku nak tengok isteri, nak berbual dengan isteri, nak tahu apa yang ada dalam dalaman dia, dan aku nak kongsikan juga, dan aku nak tahu juga apa yang ada dalaman dia itu. Adalah hadis yang lain Nabi SAW sebut, aku adalah orang yang sangat baik kepada ahli keluarga, kan? Maka sebaik-baik kamu adalah orang yang berbuat baik dengan ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang sangat berbuat baik kepada ahli keluarga aku. Maksudnya apa? Ketepikan semua benda yang di luar sana, aku sekarang dengan keluarga. Okey, aku memang nak ambil tahu apa yang pria keluarga itu, kan? Kadang-kadang kita jadi penat otak kita nak dengar isteri punya cerita, kan? Pada kita benda tu kecil, tapi pada isteri benda tu besar sangat. Bang, tadi ngurus anak, bang, anak kita sekarang ni dah pandai berjalan lah, dah pandai jatuh lah, dia dah pandai sebut abah, dah pandai sebut, contoh kan. Kita malah nak dengar macam alah recehnya, kita buat kerja lain, baca surat khabar lah, apa buat tak tahu, jangan. Okey, niat kena hati, ya Allah, aku nak ikut sunnah Nabi-Mu, ketepikan. Supaya apa? Kalau kita ni memang sama, berterusan jadi sama itu. Kalau kita tak sama, kita tak ada jurang ataupun tak ada gap untuk tidak sama itu, kan? So kena ada niat untuk ambil, ataupun kita kena ada niat untuk sama-sama mengambil tahu dalam perihal rumah tangga itu. Ibu kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Kemudian bab seterusnya, sama dan tak sama ni, ya. Okey. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ada menyatakan bahawa benda-benda gaib ni wujud, benda-benda gaib ni memang wujud. Okey, benda sihir ni memang ada. Okey, sampaikan dalam Quran, Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, antara bencana sihir ni adalah ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, boleh memisahkan antara rumah tangga. Okey, so jadi benda-benda sihir, benda-benda yang gaib ni, benda-benda tu memang wujud. Okey, jadi kadang-kadang kalau kita ni memang ada kesamaan, baik, memang baik sangat, ataupun isteri itu sebagai pelengkap buat kita, mula memang tak sama, tapi dengan ihsan tu dah jadi sama, ada sama, tiba-tiba jadi terasa tak sama. Rasa macam marah, tak suka, nak tengok pun tak suka. Kita tak boleh nafikan benda ni wujud. Okey, tak boleh nafikan benda ni ada. Okey, sebab itu kalau kita hari ni ada nikmat, kan, ada setengah nikmat, apa pun yang Allah kurniakan kepada kita, harta ke, ataupun ada pangkat dan sebagainya, kita boleh beri-ri nak cerita kat orang, boleh. Dan kita boleh memilih untuk tidak bercerita, kan? Kalau kita memilih untuk tidak bercerita, kita selamat dalam satu bab, iaitu tidak akan ada orang yang menghasad. Sebab dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahawa kullu dhi ni'matin mahsudin, setiap orang yang ada nikmat itu pasti akan dihasad oleh orang lain. So jadi maknanya kena faham benda itu, kan? So kadang-kadang kita boleh cerita, wah, saya ada kereta baru, saya ada sofa baru, saya ada beli rumah baru, saya ada itu dan ini, boleh cerita. Tapi kalau bercerita, dan tak salah bercerita, sebab at-tahaddatsu bi nikmatillah, menceritakan atau berkongsi nikmat Allah. Dalam Quran Allah sebut benda tu, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, nikmat Allah boleh kau nak cerita, tapi kalau cerita dia ada risiko dia iaitu akan ada orang yang hasad. Bila akan ada orang yang hasad, itu mungkin berlaku sihir ataupun berlaku ain. Ain ni maknanya pandangan hasad seseorang itu yang boleh tiba-tiba sama tetapi jadi terus tidak sama. Ni benda ni kita boleh kesan lah. Saya pernah kongsikan benda ni dalam perkongsian kita dekat tajuk-tajuk yang lepas, tanda-tanda, kan, apa kalau sihir begini. Jadi kalau anda kata tiba-tiba tak sama, tiba-tiba jadi pelik, selain daripada usaha kita, kena jugalah berubat ke, ataupun kita kena juga ada amalan di rumah tangga ni. Rumah tangga ni kena ada amalan, kan, untuk jaga. Paling kurang baca Quran sama-sama dalam rumah, dirikan solat-solat sunat dalam rumah ini, bersedekah bersama-sama, hadiri majlis-majlis ilmu, kan, bersama-sama, supaya mendapat limpahan berkat dan jadi pagar lah, kan. Sekurang-kurangnya tak mudahlah benda tak baik tu masuk dekat dalam keluarga kita itu. Okey, so jadi sama dan tak sama, kan? Yang
ada dua benda yang penting. Yang pertama sekali, usaha untuk masuk ke dalam dunia pasangan kita. Benda ini Nabi suruh, kena ada niat, kena ada kekuatan hati untuk buat benda itu. Jangan pentingkan diri kita, hanya dunia kita saja kita fikir. Jangan kita fikir macam hal kita saja. Sekali isteri nak berkongsi pasal anak, pasal tuition anak, pasal kejayaan anak, ataupun kadang anak nak bercerita kat kita, baba tadi ada carnival sekolah ni, kita pun macam malam-malam nak dengar. Jangan. Memang okey, ketepikan semua. Okey, aku nak spend memang berapa untuk keluarga ni, ketepikan. Supaya jangan ada jurang, jangan ada gap antara pasangan kita dan keluarga kita. Yang keduanya, benda-benda berkaitan dengan sihir itu memang wujud, kan? So biarlah ada amalan, dan memang kalau tiba-tiba pelik tu, pergilah berubat, kan? Sebab kita tak nafikan, sebab Quran sendiri menyebut sihir itu boleh memisahkan bainal mar'i wa zauji, antara suami dan juga isteri. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya persediaan sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz, mental, fizikal dan juga spiritual, macam dalaman meninding diri pun kena ada juga Ustaz, ya. Dan kita bakal kembali sejurus selepas ni nak raikan pendengar. Bersama talian kita bakal bersama-sama dengan anda sebentar lagi di talian 0362051500, dan sahabat kita di Facebook pun mungkin dah nantikan untuk kita naikkan. Bakal kembali bersama dengan Ustaz Muhammad sejurus selepas ni. Jangan selalu ada dikecewakan dan sebagainya, ada pengalaman lalu menjadi panduan. Seringkali memaafkan, lepas tu berbaik semula, bergaduh berbaik semula, dan tapi sekarang ni kononnya kurang berbaik. Untuk memberi penegasan supaya pihak satu lagi betul-betul hadam dan ke arah perubahan yang lebih baik, ataupun untuk pengajaran lah mungkin. Okay, Ustaz boleh komen sikit, silakan Ustaz. Okey, pertama sekali bibo kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kan. Okey, kita disuruh untuk berbuat baik tau. Okey, pertama buat baik tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, memang ikhlas. Aku buat baik sebab Allah suruh buat baik. Okey. Yang keduanya, lagi bagus kalau berbuat baik kita itu dapat memberi kebaikan juga pada manusia. Okey. Kadang-kadang kita hari ni berbuat baik, orang tak rasa pun kebaikan kita tu berharga. Contoh kan, satu orang isteri yang tolong suami, dia menolong tu bagus tau. Okey. Tapi kadang-kadang suami tu rasa macam itu macam tak menghargai lah. Satu ketika sampai jadi spoil lah, kalau bahasa sekarang sebut kan, sampai spoil kan. Okey. Daripada satu sudut, kalau kita nak teruskan berbuat baik, ya kita haraplah maknanya redha Allah Subhanahu Wa Taala, sebab orang yang berbuat baik takkan sia-sia. Okey, kalau andai kata kita berbuat baik dan kita tidak ada hargai pun, kita tidak sia-sia. Akhirat dapat, dunia Allah pasti akan balas juga kebaikan. Sebab Islam adalah agama dunia akhirat, dia bukan agama akhirat semata-mata. Dia bukan agama yang tak apalah, jaga kau akhirat, aku tuntut kau, tak semata-mata. Dunia pun dapat, insya-Allah. Dunia pun Allah akan bagi kebaikan, akhirat lebih-lebih lagi. Okey. Tapi kalau anda kata untuk bagi juga pengajaran pun bagus juga, kan? Sebab kadang-kadang orang yang terlalu senang dapat tu benda tu, dia memang kurang menghargai. So kita sebutkan ataupun kita cakap dekat dia, ataupun kita buat sesuatu benda yang biar dia rasa okey, bahawa kadang-kadang setengah nikmat itu akan dihargai kalau nikmat tu tak ada dekat kita dah kadang-kadang. So abang fikir sendirilah, contohnya tu kan. Awak fikir sendirilah, kan. Sebab tu dalam hadis pun Nabi ada mengajar, kan. Kalau anda kata nak mendidik isteri ni, kan, ada setengah kaedah dia adalah dengan berpisah tempat tidur. Kan. Maksud berpisah tempat tidur, biar biasa memang dah biasa bertahun-tahun dengan suami dia kat sebelah, tiba-tiba suami dia kat bawah. Antara kaedah dia bukan kaedah tunggal, antara dia. Ada juga tidur bawah, lantaklah bang, tidur bawah lagi aman aku. Ada juga kan. Dia antara dia tau, antara kaedah-kaedah dia, misalkan tempat tidur, kan. Antara kaedah supaya apa? Supaya rasa kehilangan itu. Ada orang kadang-kadang dia tidak akan merasai satu nikmat tu adalah nikmat, melainkan tiba-tiba dia rasa nikmat tu telah tak ada kat dia. So bagus kalau nak untuk sebagai pengajaran pun boleh. Tapi kalau tak nak pun tak apa, Allah mesti akan balas kebaikan-kebaikan yang kita tak perasan kadang-kadang. Wallahualam. Terima kasih Ustaz atas pencerahan, juga mungkin menjawab soalan sahabat kita Azifah Abdullah di Facebook, dan juga sahabat kita di talian waktu ni Intan bersama dengan Ustaz. Soalan yang nak ditujukan, silakan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, situasi saya ni mungkin lain sikit lah dari yang tajuk asal, kan. Cumanya saya nak minta pendapat Ustaz. Macam saya dilahirkan, saya umur dah 28 tahun baru tahu kata saya dilahirkan sebagai anak tak sah taraf lah.
sebab mak ayah saya sembunyikan kenyataan ni. Jadi bila saya tanya mak ayah saya, dia orang macam langsung tak ada bagi feedback apa. Jadi macam mana saya nak berhadapan dengan situasi macam ni sekiranya pasangan saya ni tahu tentang status saya. Ustaz. Okey, benda ni memang kena dibuat secara berhati-hati lah, bagaikan menarik rambut di dalam tepung. Kata orang Melayu, rambut tidak putus, tepung tidak berselerak. Okey, sebenarnya bukan salah kita lah. Bukan salah kita pun. Inilah mak ayah pun Datuk ketika dahulu bukan kekurangan ilmu dan sebagainya, maka terlanjur dia dapat kita lah, dapat puan, dapat adik ni. Okay, kemudian sekarang ni bila nak kahwin sebab kita nak sulung, ni biasa benda yang terjadi. Mahkamah Syariah nak tengok surat nikah ayah ataupun mak, kan? Sebab kalau anak tak sah taraf, ayah tu tidak boleh memwalikan. Ayah tak boleh mewalikan, kena wali hakim. So kalau nak mengakadkan, ayah tak boleh nak mewalikan, kena wali hakim. Maka akan terbuka cerita juga. Okey. Pertama sekali, setengah-setengah orang dia ada kematangan untuk mendengar benda itu. Ceritalah yang terbaik kat suami, sebab akhirnya suami akan tahu juga sebab kenapa pakai wali hakim. Ayah ada ni, kan? Ayah ada, kenapa kena pakai wali hakim? Kena memang cerita, kan? Dengan sebaik-baiknya. Memang agak segan lah jugalah, kan? Okey. Tapi suami atau bakal suami memang kena matang. Jangan sampai bergaduh ungkit benda-benda yang mengenai isteri ni, sedangkan isteri tak salah pun. Kan, itu benda yang mak ayah kesilapan mak ayah. Isteri ni tak salah pun. Itu kematangan kat suami penting. Sebab tu kalau kahwin saja, terus pastikan suami tu ada mengikuti kelak-kelak agama. Sekali siapa pun dia. Jangan kita kahwin sebab dia pegawai tinggi, pegawai besar, kerja besar sebagainya. Sebab tu kita berkenan dia berkahwin tanpa ada kefahaman beragama. Kalau bergaduh, biasanya akan mengungkit benda-benda macam ni. So sabarlah, kita ada hikmah dia, kita ada ketentuan kita masing-masing, berhadapanlah dengan apa kenyataan realiti dia, kan? Cuma bakal suami itu pastikan dia adalah orang yang ingin juga memahami benda-benda agama. Sebab agama dia mengajar cara kita berfikir bahawa sesuatu kebaikan perlu dibuat, kan? Walaupun apapun keadaan dia. Dan Allah melihat di mana kita berakhir, Allah tidak melihat di mana kita bermula. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Mungkin bersama dengan Encik Nasir meneruskan untuk soalan yang ditujukan kepada Ustaz ketika ni. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Kak Long, ni ada soalan sikit lah Ustaz. Sini soalan contoh lah, kan. Anak kita ada orang masuk Minang. Anak kita anak kita ada orang masuk Minang. Ingatkan anak saya tadi orang masuk Minang. Tak ada, anak kita lah masuk Minang. Apa cara jalan terbaik untuk kita, macam contoh lah orang yang datang Minang tu kita tak berapa gemar lah. Cara terbaik untuk kita reject, adakah perlu saya berpantun? Ada pantun merijek ke? Okey, ada pantun merijek. Okey, sebenarnya kita sebagai mak ayah, kan, kita sebagai mak ayah yang hidup lama lah, kan. Kita hidup lama, Allah kurniakan kita pengalaman bertemu dengan berbagai orang. Okey, apabila datang satu orang yang nak minang anak kita, kan, biasanya sebagai bapa dia memang ada reaksi spontan tau. Dia akan reject dulu. Sebenarnya bukan tuan saja, mana-mana bapak macam tu. Macam, budak dia betul ke? Aku tengok tak betul dia. Maknanya itu kemanusiaan. Itu kemanusiaan. Sebab bapak adalah protector. Bapak adalah protector kepada anak. Dia ada sebagai pelindung kepada anak tu. Dia memang ada negatif, itu memang biasa. Okey. So baiknya istikharah, kan? Kemudian kadang-kadang kalau kita menghalang sangat pun, yang anak kita tu dah jatuh cinta pada orang itu pun tak boleh nak menghalang sangat pun. Kita boleh bagi nasihat sebagai wali, kan. Kita boleh bagi nasihat. Tapi kalau kita halang-halang sangat pun, sekarang ni kan ada orang pergi ke luar negara dan sebagainya untuk berkahwin, kan. Lagi kita nanti banyak option, ada option yang orang orang boleh fikir dan boleh buat benda tu. So jadi baik kita guide anak kita, kan. Dan akhirnya kalau nak juga khalas, kan. Wahai anak, ayah dah bagi pandangan, ibu dah bagi pandangan, setiap orang ada takdirnya. Abah doakan takdir kau baik, berjalanlah di atas takdir kau. Dan kita pun jangan fikirlah, kita ada takdir kita, alhamdulillah, kan. Dan anak dah ada takdir masing-masing. Belum tentu takdir kita bagus, anak tu juga bagus. Belum tentu takdir kita tak bagus, anak tu tak bagus juga, kan. So semua ada takdir masing-masing. Berpegang pada tauhid, khalas, kan. Kita doakan sebagai mak ayah,
baki diharungilah sebagai takdir dia tu. Wallahualam. Saya terima kasih Ustaz. Sempat kalau nak mengarang pantun reject Pantun reject. Cik Khalid dari Johor Bahru mungkin ada soalan nak tujukan kepada Ustaz. Silakan. Saya nak tanya Ustaz, sejauh mana kebenarannya perbuatan Melayu mengatakan seorang isteri tinggalkan sayang anak tangan-tangankan. Minta pencerahan Ustaz. Assalamualaikum. Betul. Baru sebut sepantun kan. Sayang isteri tinggalkan, sayang anak tangan-tangankan. Okey, kenapa orang Melayu kita ataupun orang tua-tua dulu kita sebut sayang isteri tinggalkan? Dia bukan tinggal tau. Dia bukan tinggal macam aku sayang isteri, aku buat tak tahu kasih, tidak. Tapi nak ceritanya biar kadang-kadang isteri tu dia ada rasa kehilangan. Maksudnya suami bagaimana rasa kehilangan itu, sebab orang akan menghargai benda yang tak ada kat dia kadang-kadang. Kalau memang suami tu memang bertepek sangat kat dia tu, dia sampai rasa aku tengking ke apa, memang suami ada kat situ kan. Dia tak ada rasa, dia jatuh ke zon selesa dengan benda yang dibuat tu. Lebih-lebih kalau suami tu tak mendidik isteri tu kan. Sayangkan isteri tinggalkan bermaksud biar ada rasa macam kehilangan. Maknanya ada rasa macam ada dan ada rasa macam tak ada, biar lebih menghargai itu. Dan sayang anak tangan-tangan kan tu kita jelas lah. Jangan sampai anak tu spoil ataupun anak tu rosak dengan pemberian yang kita bagi. Dia nak kita bagi, salah kita tak tegur dia. Itu lebih jelas lah. Tapi sayang kat isteri tinggalkan rasa kehilangan itu. Sebab orang akan menghargai benda yang tak ada kat dia, ataupun benda hilang bagi dia tu. Dia bukan hilang sungguh-sungguh, bukan tinggalkan sungguh-sungguh, tak. Rasa perasaan itu. Wallahualam. Saya terima kasih Ustaz. Mungkin untuk sahabat kita di Facebook mungkin dapat kita rangaikan Puan Zariah waktu ni berkaitan dengan pasangan yang tak sama, tak ada kesamaan, maksudnya dia tergolong dalam golongan tersebut. Saya ada sedikit simptom OCD, manakala suami sebaliknya. Sekarang hampir 20 tahun Ustaz, tapi pasangan kadang-kadang masih dengan attitude ataupun perangainya. Kadang-kadang bagaimana nak mengatasi stres melampau dengan perangai suami yang remain unchanged, yang tak berubah. Mungkin ada zikir atau doa nak lembutkan hati suami. Okey. Dah 20 tahun kahwin kan, tak sama kan? Maksudnya ada benda yang sama yang dia tak perasan. Sebenarnya dia fikir boleh sebab itu kadang-kadang benda tak sama. Kita tengok kadang-kadang pasangan jenis yang tak sama ni bergaduh, macam kadang bergaduh, kadang sound isteri dia kadang-kadang macam tak hormat isteri dia. Dan ada kak satu orang yang memang jenis macam tak ni, isteri meninggal macam bingung. Jadi rupanya isteri tu adalah kesamaan dia, walaupun nampak macam tak sama, memang lain sangat kan. Isteri tak ada tu je bingung. Bingung isteri tak ada, meninggal ke ataupun tak ada ke, balik kampung ke apa sebagainya, jadi bingung dia. Walaupun nampak macam asyik nak bergaduh, bertekak je kan, tapi kadang-kadang ada benda yang tak sama tu membentuk kesamaan yang kita tak perasan. Itulah indahnya kejadian Allah Subhanahu Wa Taala dan uniknya manusia. Ahsani takwim, sebaik-baik kejadian kan. Ini uniknya manusia. Kadang-kadang kita rasa tak sama. Pelik macam tak bercakap atuk ni kan. Suara senyap, tak bercakap langsung dengan nenek ni kan. Tapi sampai dia jadi nenek masih sama-sama. Maksudnya apa? Ada kesamaan yang dia saja tahu benda tu. Kan? So memanglah kalau nak berubah, kita tak boleh ubah orang, susah. Kita boleh ubah diri kita. So macam mana nak ubah Ustaz apa semua? Ubah diri kita untuk boleh lebih adapt benda tu. Di samping kita doakan suami berubah pada lebih baik lagi, kita sendiri kena ubah diri kita. Kadang-kadang kita sibuk nak fikir ubah orang, tapi susah nak ubah orang. Nabi pun tak berjaya nak ubah manusia. Allah yang mengubah tu dengan doa, dengan usaha kita dan sebagainya. Tapi yang penting ubah diri kita biar lebih sabar, lebih penyayang, lebih matang, lebih happy dan sebagainya. Wallahualam. Terima kasih. Mungkin pemanggil kita nanti pun sangat terhad ni, Puan Syam, mungkin ada persoalan nak tunjukkan kepada Ustaz, silakan. Macam mana kalau suami tu dia lebih banyak bercerita pada ibu dia sendiri, ni pada pasangan yang duduk serumah lah dengan mentua dia. Jadi isteri dia pun faham mak dia akan cemburu kalau dia lebih banyak cerita pada isteri. Jadi dia tak apalah, dia jauhkan diri banyak di dapur, sedangkan dia balik kerja dia banyak bercerita dengan mak ayah dia di ruang tamu. Bila isteri nak tanya pun dia kata tak apalah, aku tak payah tahulah. Macam mana tu Ustaz? Okey, ini simptom menantu besar Besar okay. Ataupun bukan besar, saya selipun kan. Okey, pertama sekali kalau kita bila kita telah berkahwin dengan seorang lelaki, keutamaan kita adalah suami. Okey, suami ni keutamanya siapa? Suami ni keutamanya adalah mak ayah.
Dan takrifan mak ayah tu 5 jenis mak ayah. Mak ayah kandung dia, mak ayah tiri dia, mak ayah susuan dia, mak ayah mertua dia, iaitu mak ayah kita juga sebagai isteri, dan mak ayah angkat kan. So isteri keutamanya suami, suami keutamanya mak ayah. Mak ayah apa? 5 jenis mak ayah. Sebab itu walaupun dia kita cakap siapa nak dulukan, mak mertua ke mak, itu kenyataan yang salah. Mak mertua ke mak, dia adalah sama kategori dia kan. Cuma kematangan kita macam mana nak mematangkan seninya itu kan. Ada orang cakap oh mak lah, mak tu tak, mak mertua sama macam mak. Okey. So kadang-kadang dia dah dibesar dengan mak. Ada kahwin dengan kita mungkin umur 25 tahun. Dia dah bercakap mak dia daripada kecil dah. Kita memang orang baru yang datang sebagai isteri, yang kita rasa kita sama. Macam suami tu boleh kongsi semua pada kita. Jangan cemburu dengan mak mertua. Jangan cemburu dengan mak suami tu. Dia nak berkongsi yang sebagai maknanya sebagai mak yang mungkin tahu apa saja, bukan perkataan itu, tapi dia panggil hasrat. Jadi kita sebagai isteri setakat ni si suami tak nak berkongsi lagi banyak perkara, tak apa, biar dulu, sabar. Tapi kalau suami kita jadi macam tu, maksudnya apa? Suami tu suka orang yang berwatak sebagai ibu. Kita kena berwatak macam tu. Jadi kalau suami bercakap bukan saja perkataan itu, tapi hasrat. Kadang-kadang ada orang bercakap tu hasratnya minta simpati tau. Simpati. Contoh kata, mak saya bulan ni macam tak cukup gaji lah. Perkataan tu adalah perkataan. Hasratnya apa? Minta simpati. Kadang-kadang benda ni tak dapat kat isteri kan. Saya tahu bulan ni macam gaji kurang lah. Kenapa boleh kurang pula? Biasa boleh cukup je. Hasrat tak sampai. Padahal tu nak cerita simpati je. Bukan perkataan itu. Watak seorang ibu bukan perkataan itu, tapi hasrat tu ibu mudah dapat. So kalau isteri boleh berwatak macam ibu, kalau jenis macam ini, insya-Allah. So dengar perkataan suami, apa yang suami nak ni? Suami nak ada kada cakap tu nak dikagumi. Kadang-kadang kan saya tadi jumpa menteri tadi, kan itu perkataan. Hasratnya apa? Untuk dikagumi. Kan? Cakap dengan mak kan, mak tadi saya jumpa menteri mak. Mak cakap, oh iya ke? Wih, macam mana kalau jumpa tu? Kan mak tu mengkagumi hasrat tu kan. Cakap dengan isteri, saya jumpa menteri tadi. Itu boleh jakun ke? Kan tak sampai hasrat tu. Macam mana suami tu nak berkongsi sebab hasrat tu tak sampai. So jadi matangkan diri kita supaya kalau kita tahu dia suka berkongsi dengan ibunya, maknanya dia tu jenis orang yang suka orang berwatak ibu. Okay, kita sebagai isteri perlu berwatak ibu. Kena belajar cara memahami hasrat selain daripada mendengar patah-patah perkataan. Wallahualam. Terima kasih Ustaz sempat kita nak sahabat-sahabat kita untuk hari ini dalam Pesona Zahra. Mungkin akhirnya dapat kita tutup dengan doa kita. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kebaikan kepada kami di dunia ya Allah. Kurniakan kebaikan kepada kami di akhirat ya Allah, dan hindarkan kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk mendapat keluarga yang bahagia ya Allah, mendapat isteri yang salehah ya Allah, suami yang saleh ya Allah, anak-anak dan zuriat yang saleh dan salehah ya Allah, yang menyenangkan hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, ibu dan ayah kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, pasangan kami ya Allah, dan sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih ada ataupun yang telah tiada ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz untuk pertemuan kita kali ini. Sama dan tak sama, dan pun kita dapatkan jawapan di penghujung segmen kita untuk kali ini. Terima kasih atas kesempatan Ustaz bersama pendengar di KIM FM. Jumpa minggu depan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.